Kelantan mencatat peningkatan golongan ketua isi rumah KAR miskin dan miskin tegar kepada lebih 78,000 sehingga 31 Januari lalu berbanding 68,000 sebelumnya. Pengarah Jabatan Pembangunan Negeri Kelantan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU, Jabatan Perdana Menteri JPM, Jasri Kasim kata jumlah tersebut meliputi KAR miskin yang meningkat daripada 9,000 kepada 14,000 dalam tempoh sama. Jelasnya, peningkatan juga disebabkan oleh pendapatan garis kemiskinan PGK terkini yang ditetapkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Sebelum ni kita punya mereka yang dikategorikan sebagai miskin tegar di Kelantan lebih kurang 9,000, sekarang meningkat kepada 14,000. Ini antara figure yang mungkin menjadi cabaranlah kepada kita untuk memastikan kita boleh menoktahkan miskin tegar di Kelantan. Tambah beliau, pihaknya juga telah membentangkan kertas strategik menoktahkan miskin tegar di Kelantan 2024 pada mesyuarat jawatan kuasa Fokus Grup Pembasmian Kemiskinan Peringkat Negeri Kelantan. Bagi menyemarakkan sambutan Tahun Baru Cina, Persatuan Buddha Gua Musang mengambil inisiatif mengedarkan 200 keping tulisan kaligrafi secara percuma kepada penduduk kaum Tionghoa di Kampung Baru Gua Musang, Kelantan. Pengerusinya Cheong Oi Fan berkata pihaknya ingin memeriahkan suasana menyambut kedatangan Tahun Naga mengikut kalender Kamari Cina. Seramai 6 orang penulis kaligrafi berpengalaman dibawa khas dari Kota Baru untuk menulis doa dan harapan yang baik di atas kertas merah atau hongzi. Kita hari ini ada jemput cikgu 6 orang Kota Baru mari punya. Tulisan ini nak hadiah ke kampung-kampung sini, Kampung Baru Cina lah. Sebab ni kertas ini ya merah ialah bahasa kita Cina ong punya. Kita suka tulisan ini yang baik punya, bahagia, apa good luck for you apa punya. Kita hari ini murid-murid ikut kita mari ada 30 orang lah pergi kampung-kampung. Kita hari ini kertas kita ada cuba 200 keping. Kalau nak beli 101 ke 50 satu keping punya. Jadi kita mau beri hadiah hari raya sampai. Kita Cina hari raya suka letak rumah-rumah ini punya. Lebih 30 orang belia termasuklah pelajar sekolah menengah turut menyertai dan mengedarkan tulisan kaligrafi kepada penduduk kampung. Untuk perkembangan seterusnya di Kelantan, kita bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan. Peningkatan jumlah kes kesalahan seksual di Kelantan sepanjang tahun lalu membimbangkan. Biarpun pelbagai usaha serta penganjuran program dilaksanakan termasuk di peringkat sekolah bagi membanteras kegiatan sosial yang memudaratkan. Laporan lanjut bersama wartawan Fikri Zaid. Jelas Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun sepanjang tahun lalu sebanyak 249 kes kesalahan seksual direkodkan berlaku di Kelantan. Ia meningkat sebanyak 52 kes berbanding 197 kes tahun sebelumnya. Sebanyak 115 kes rogol dicatatkan tahun lalu manakala 36 kes bagi kes cabul, 17 kes sombang mahram, 8 kes liwat dan 73 kes AKSTK. Daripada jumlah itu, 154 kes melibatkan mangsa berusia 16 tahun ke bawah berbanding 117 kes melibatkan usia sama pada 2022. Menurut pengarah JKM Negeri Said Sidup, kalangan mangsa datang dari pelbagai latar belakang keluarga dengan kebanyakan kes melibatkan pelaku yang rapat atau dikenali mangsa. Pertama sekali kita akan selamatkan kanak-kanak itulah. Kalau misalnya pemangsa itu berada bersama di rumah kanak-kanak tersebut, maka kita ambil anak-anak ini di tempat yang selamat. Maksudnya kita tempatkan sama ada di rumah kanak-kanak ataupun di tempat-tempat yang kita rasa boleh melindungi mereka inilah. Kita sebenarnya akan menyediakan kaunseling, sokongan psikologi lah kepada kanak-kanak ini supaya dia boleh melalui kehidupan yang seterusnya, kerana kita tahu bahawa bila berlaku kes penderaan kepada kanak-kanak ini akan menimbulkan satu perasaan trauma dan sebagainya. Situasi itu turut mendapat reaksi masyarakat, khususnya ibu bapa. Sangat membimbangkanlah. Jadi kita semua pihak perlu mengambil langkah-langkah yang lebih lagi lah untuk membenteras
gangguan seksual di kalangan kanak-kanak, remaja. Mungkin boleh salah satunya pergaulan terlalu bebas, lepas tu tak ada mungkin ibu bapa sibuk, tak ada tak ada nak cara lah anak-anak buat gapo. Kadang sebab ni kan muda, kadang-kadang duduk dalam bilik, lepas tu tak tahu ibu bapa tak tahu anak tu buat gapo, dia tengok cerita gapo. So kena kawal, kena sentiasa bersamalah dengan anak, tanya anak masalah anak apa semua. Peranan semua pihak perlu digembeling supaya isu ini dapat ditangani sebaik mungkin kerana jika tidak, ia pasti akan memberikan persepsi yang tidak baik kepada negeri ini. Kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina tidak lengkap tanpa persembahan tarian singa yang menjadi warisan serta lambang kebudayaan masyarakat Cina. Lebih 30 orang generasi muda seawar umur 6 sehingga 30 tahun di Gua Musang, Kelantan meneruskan kelangsungan tradisi tarian singa. Jelas tenaga pengajar dan ahli aktif pasukan tarian singa Tokong Kuantai Gua Musang, Chong Won Sun, mereka kini giat berlatih tarian singa untuk melakukan persembahan bagi menyambut kedatangan Tahun Naga mengikut kalender Komari Cina. Function dia saya tahu ada dua jenis lah. Satu ialah Raya Cina, kita akan buat macam menyambut Raya Cina kan. Dia tiap tahun raya kita akan buat. Lepas tu yang lama tak baik benda kasih buang lah macam tu. Bising, buat bising sikit. Kalau saya memang suka orang muda datang mari join kita lah sebab ini tradisi Chinese kan. Kita akan mau kasih dia masih hidup. Menjelang Tahun Baru Cina, latihan tarian singa akan diadakan 3 hari dalam tempoh seminggu. Sebab tradisi Cina, belajar dari kecil. Pukul 8 sampai pukul 10. Malam lah? Setiap hari ke macam mana? Hari Isnin, Rabu dengan Jumaat. Sebab orang muda kena belajar lah. Tradisional ni, orang tua tinggal lah. Mesti dengan protect ini tradisional lah. Pada tahun ini, pasukan tarian singa Tokong Kuantai akan membuat persembahan di sekitar Gua Musang bermula hari pertama sambutan Tahun Baru Cina sehingga perayaan Cap Gome. Gu Jajak merupakan program terbaru Kelantan FM yang menjadi medium mendekatkan stesen radio itu dengan pendengar di seluruh negeri itu. Wartawan Iliana Kristina Ishak ada laporannya. Program Gu Jajak mula diperkenalkan pada tahun ini bertujuan menjelajah seluruh daerah di Kelantan. Malah perkataan jajak diambil daripada dialek Kelantan yang bererti berkunjung. Menurut penerbitnya, Azidi Abdullah, objektif program ini untuk merapatkan lagi hubungan antara pendengar dan penyampai radio. Kru Kelantan FM akan menjelajah ke 4 destinasi berbeza yang mempunyai tarikan tersendiri dalam tempoh sebulan. Antaranya tempat pelancongan menarik, makan di mana serta lokasi tupuan orang ramai. Penyampai Kelantan FM ni dapat bertemu mata dan juga pendengar pun dapat bertemu mata dengan penyampai. Jadi hubungan ni selebih macam dekat lagi lah. Okey, dan yang ketiga yang pastinya kita nak memberikan peluang kepada rakan-rakan strategik untuk mempromosikan produk mereka. Sementara itu, program Gu Jajak ini turut mendapat sambutan yang sangat baik daripada pendengar terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Sebelum ni saya memang pendengar setia daripada saya sekolah rendah lagi untuk Kelantan FM ni, dan hari ni saya dapat dan saya tengok dekat Facebook, dan hari ni saya dapat berjumpa secara bersemuka dengan para penyampai Kelantan FM. Dari ceria pagi tu memang ada sama nama Podek. Kalau Podek ni lah Podek Batu Pak tu. Kalau DJ semua tahu dah. Program Gu Jajak turut memberi peluang kepada rakan strategik untuk sama menjayakan program ini. Terima kasih RTM sebab bagi peluang kepada peniaga-peniaga kecil untuk luaskan lagi, ramai lagi mengenali kami. Inisiatif Turun Padang menerusi program baru Gu Jajak dapat mendekatkan lagi pendengar bersama juribah kegemaran mereka selain menjadi antara platform atau kaedah baru bagi rakan strategik dalam mempromosikan produk mereka. Iliana Kristina Izhab, Berita RTM.
Sekian saja berita dari Kelantan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Syahid di Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Amirul. Dadah pelbagai jenis bernilai lebih RM1.5 juta berjaya dirampas polis Pahang dalam 2 operasi yang dijalankan semalam dan kemarin. Turut dicukup 6 suspek termasuk seorang wanita. Menurut Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Ottoman, serbuan pertama dibuat di Tanjung Lumpur, Kuantan. 2 lelaki dan seorang wanita berusia antara 38 hingga 51 tahun ditangkap. Dan hasil daripada tangkapan tersebut, pihak polis telah berjaya merampas sejumlah 10.41 kilogram dadah jenis syabu dan 3,249.9 gram pil yaba yang dianggarkan bernilai RM438,429. Dan kes ini telah disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Bahaya 1952 dan suspek masih ditahan riman selama 7 hari untuk siasatan lanjut. Satu lagi operasi dibuat di kawasan Indra Mahkota, Kuantan. 3 lelaki berusia dalam lingkungan 25 hingga 26 tahun diberkas. Lebih 12 kg heroin dirampas. Rampasan dadah bagi kedua-dua kes disyaki boleh diguna lebih 62,000 penagih. Semua suspek dipercayai aktif menjalankan kegiatan pengedaran di seluruh Pahang dan negeri-negeri pantai timur. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952.